ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد 183 Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Ya, kita sampai kepada hadis yang sebelum ini, iaitu hadis yang ke-10. Hanya Islam sahaja jalan untuk mendapat kejayaan. So kita baca lagi hadis tersebut. Kita akan ulangkan lagi penerangannya, sebab kita tak datang 2 bulan. Tapi masa tu saya boleh datang ke Taman Lavenda tu. Dia orang bagi surat, datang juga. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam genggamannya, tidak mendengar seorang pun mengenai daku dalam kalangan umat ini, sama ada Yahudi, tidak juga Nasrani, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman denganku, dengan apa yang aku utuskan dengannya, melainkan dia ialah ahli neraka. Ini kita dah berbahaskan mengenai dan pada mereka yang kita sampai ke 183, iaitu orang-orang yang tidak sampai seruan Islam. Macam mana? Adakah dia dikira tidak menerima ajaran Nabi SAW, tidak beriman atau tidak? Yang mereka ni tak sampai. Mereka ni mungkin duduk dalam hutan ke, tak sampai. Dan macam kita tengok macam mana keadaan dalam masyarakat kita. So kita tengok dulu pada orang yang tidak sampai seruan Islam, pada mereka yang tidak sampai kepada seruan Islam. Bagaimana pula dengan mereka yang tidak sampai seruan Islam kepada mereka? Adakah dia mati dalam keadaan kekufuran atau tidak? Dari segi tauhid, kita tengok di dalam ilmu tauhid, di dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah kita ada 2, iaitu Abu Mansur Maturidi dan Abu Hasan Asy'ariyah. Dan kita dalam mazhab Syafi'i, dan kita mengambil banyak pegangan daripada Abu Hasan Asy'ariyah dan Maturidi juga, Abu Mansur Maturidi, dalam pandangan 4 mazhab yang lain lah. Dia di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Satu di segi tauhid ni dari 2. Satu dari segi usuluddin, iaitu tauhid, tentang usuluddin, tentang keimanan. Usul dia panggil, tentang tauhid. Satu lagi di segi furu', tentang hukum ahkam. Jadi macam mana mereka yang tak sampai seruan? Adakah dikira mereka ni kalau tak beriman mereka mati dalam kufur atau tidak? Pada mereka yang tak sampai seruan, sebenarnya kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka. Itu kelemahan daripada kita, kita tak sampai pun pada mereka. Dan kita tidak menyampaikan sebagaimana pada peringkat-peringkat dahulu, iaitu di zaman sahabat Nabi SAW, mereka menyampaikan Islam. Hanya dengan sekadar kita kata Islam dah sampai, dan berbagai-bagai pendapat yang telah keluar daripada pendapat ulama yang mengatakan adakah menyampai itu wajib atau sunat. Hukumnya berbeza sedikit dari segi kebanyakan imam-imam. Okey, dari segi akidah, dalam mazhab Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah, untuk perkara usul, perkara tauhid, hanya cukup dengan dalil akal. Maksudnya dalil akal sudah memadai seorang itu perlu beriman. Kenapa? Kerana dari segi tauhid, mereka sendiri patut mencari
Sebab orang tu dia tak ada situ, dia patut mencari di dunia ini. Sebab apa yang berlaku tu tidak ada dengan sendirinya. Semua berlaku tu takkan ada dengan sendirinya. Dalam persekitaran, di sekitarnya menunjukkan adanya zat yang mengendalikan dunia ini dan segala sesuatu di dalamnya. Ia tidak terjadi dengan sendiri. Oleh itu hendaklah dia beriman kepada zat tersebut. Maksudnya dalil akal sudah cukup dah. Pokok daripada kecil kita tanam kecil, dia jadi besar, berbuah sampai mati. Begitulah orang daripada kecil sampai tua, lepas tu mati. Maksudnya kalau dia hidup dalam hutan pun dia boleh hidup dengan akal yang ada pada dia. Bahkan orang dalam hutan ni dia lebih hebat lagi daripada kita. Kita telah hantar hutan, mati ya kita. Tak pernah hidup dalam hutan, mati ya, buntu, tak boleh nak apa-apa. Dia Masya Allah boleh duduk dalam hutan, boleh ikhtiar sampai tak mati pun, mahir lagi. So dia ada akal, maksudnya akal dia boleh berfikir. Jadi begitu juga tentang ketuhanan. Maka dia perlu berfikirlah. Dia perlu berfikir bahawa yang menjadikannya, tak semua benda ini berjadi dengan nature. Tak semua dengan nature. Tak semua dengan nature. Jadi apabila Nabi berjumpa dengan seorang badui, Nabi bertanya tentang tauhid. Maka dia telah menjawab Allah itu Allah yang satu. Maka Nabi kata dia ahli fitrah. Kisah ini telah saya ceritakan dalam hadis pertama dahulu, dan saya bawa kisah itu daripada kitab yang dibawa Bidayah wan Nihayah yang dibawa oleh Imam pentafsirnya kitab Bidayah wan Nihayah, yang mana Nabi SAW telah bertanya tentang seorang Arabi pada muka surat 141. Seorang badui ditanya mengenai kewujudan Allah. Dia telah menjawab. Seorang badui tu duduk, badui duduk dalam hutan. Tak sampai lagi seruan Nabi. Nabi berjumpa dengan dia, tapi Nabi tanya dia tentang kewujudan Tuhan. Dia jawab. Walaupun orang kampung, dia boleh berfikir. Sebab tu dalil akal sudah memadai. Dia kata apa dia? Innal ba'rata latadullu 'alal ba'ir. Wa innal asara al-akdam latadullu 'alal masir. Fasama'un zatul abraj wal ardun zatul fijaj wal biharun zatul amwaj. Ala yadullu zalika 'ala wujudil latifil khabir. Dia kata adanya ba'rah. Ba'rah ni najis unta. Dengan sebab apa? Adanya ba'ir, adanya unta. Dia kata najis unta tu sebab ada unta, ada ibu dia. Kalau tak ada ibu unta, macam mana ada najis unta? Dalam bahasa Arab ni, nama unta pun banyak. Ibil pun dia panggil unta, Jamal pun dia panggil unta, Ba'ir pun dia panggil unta. Ba'ir ni unta yang tua dah lah. Unta yang dah boleh mengawan. Dia unta boleh mengawan setelah umur 5 tahun ke atas. Baru unta tu boleh mengawan. Khair. Jadi unta tak ada. Jadi ba'ir tak ada. Jadi dia kata adanya najis unta. Unta ni ada dia najis unta. Sebab apa? Ada jalan. Sebab ada binatang tak ada. Dia kata asaral akdam. Orang berjalan. Bila kita tengok kan, bila satu jalan tu dia akan ada track. Ada satu jalan lorong. Kita hari-hari duduk lalu. Duduk atas padang rumput kita hari-hari lalu. Rumput tu gondol ke tak? Mesti gondol. Sebab orang lalu hari-hari. Saya masih ingat lagi masa sekolah dulu. Tahun 80-an. Masa tu kata 84 rasa. Kita daripada kampung. Kita tak lalu jalan bandar. Kita masuk jalan kampung. Kita nak pergi sekolah. Kita masuk jalan kampung. Bila masuk jalan kampung, kita akan lalu padang sekolah. Kita tak lalu tepi padang. Lambat, jauh. Padang kan besar. Kita kena lalu tepi padang jauh. Kita shortcut tengah padang. Lalu tengah padang. Ni padang macam ni, kita lalu tengah dia. Guru besar dah bagi tahu, jangan lalu. Nanti gondol padang sekolah. Nak main bola tak sedap, nak main sukan mana boleh. Kita dengar apa macam tu? Budak budak tingkatan. Tak dengar orang, semua tak dengar orang. Kepala dia sendiri semua. Illa sikit saja dengar ya. Baik-baik hal lain dekat nakal-nakal macam kita orang semua nakal ya.
Kan lalu juga satu hari guru besar ni dia selalu datang awal. Cikgu lain tak datang, dia dah datang lah. Satu hari kita pergi sekolah, kita lalu juga. Kita menyeberangi padang sekolah tu 50 orang sekali menyeberangi. Guru besar duduk sebelah padang sana, duduk sebalik pokok mangga. Kat sekolah tu tanam pokok mangga, dia pun sembunyi dalam pokok mangga. Sampai kita tengah-tengah padang tu, dia keluar angkat tangan. Makan tak habis lagi tu. Sampai tu semua kena ketuk ketampi 100 kali seorang. Lepas tu tak lalu dah. So maksudnya dengan lalu hari-hari tadi ada jalan. Badui itu kata, wa innal asaral akdam la tadullu ala al masir. Kau tengok ada kesan jalan tu sebab apa? Ada orang berjalan lah. Takkan kesan jalan tu tak ada orang. Dia kata langit yang berlapis, bumi yang terbentang, laut yang bergelora, bagaimana ia tidak menunjukkan adanya zat yang maha lemah lembut dan maha mengetahui. Zat Allah ni latif, melayani hambanya dengan kerana hambanya. Latif ni satu zat yang lemah lembut, dan Allah layan kita dengan kerana kita. Allah layan kita dengan kerana kita. Buat dosa, maaf, ampun lagi. Buat dosa, maaf, ampun lagi. Bila Allah SWT tunjuk kepada Nabi Isa AS, Nabi Isa duduk tepi pantai. Satu ekor binatang keluar daripada laut yang Masya Allah bagus, menyejukkan pandangan mata. Lepas tu dia menaik ke daratan, dia melumpurkan diri dengan lumpur. Laut berlumpur ni yang tempat tak ada ombak lah. Dia berlumpur, habis badan dia berlumpur. So dia turun kat laut, datang, masuk dalam air, lumpur hilang. Naik lagi, melumpur, lepas tu turun, hilang. So Nabi Isa AS tanya Allah Ta'ala, untuk apa tujuan kisah ini diceritakan? Dia kata itulah umat yang akan datang. Manusia ni hari-hari buat dosa. Tukhti'una bil-laili ya ibadi, Allah kata, ya ibadi dalam hadis kursi, ya ibadi tukhti'una bil-laili wan-nahar. Mu ni buat dosa dengan aku siang malam. Ana aghfiru dzunubakum jami'a. Aku yang ampun dosa engkau semua. Tapi syaratlah fastaghfiruni, kamu kena minta maaf dengan aku. Buat dosa, minta maaf, ampun. Buat dosa, minta maaf, ampun. Maksudnya, boleh ke buat dosa? Tak boleh. Tapi nak tunjuk Allah tu maha pengampun. Sampai bila? Sampai bila? Allah kata manusia ni letih dengan dosa dia. Sampai letih kan kita bila kerja kan. Letih dah Ustaz. Habis gas kan. Habis gas. Saya call ni budak yang buat rumah saya, Ustaz, habis gas dah, dia kata. Letih. So letih dah, nak siap juga hari ni, kira tak kisahlah, habis gas pun tak apa. Sampai letih. Allah kata manusia letih dengan dosa mereka. Allah Ta'ala tak akan letih dengan pengampunannya. Allah tak letih dia. Allah SWT zat yang maha pengampun, yang tak pernah letih dengan pengampunannya. Sampai bila? Sampai dua keadaan lah. Pintu taubat ditutup. Pertama, pintu taubat ditutup secara umum pada nyawa sampai di halqum, gharah-gharah, dan secara individu lah, secara umum apabila matahari naik sebelah barat. Maka disitulah tutupnya pintu taubat. Saya macam tu sekali. Jadi begitulah cerita kisah. Kita balik pada 183 balik. Jadi Nabi berjumpa dengan seorang badui dan Nabi bertanya tentang tauhid. Dia tunjuk Allah itu satu. Maka dia ahli fitrah, Nabi kata. Mana Allah? Dia tunjukkan ke atas. Bermakna Allah itu bukan di atas. Kerana Allah itu tidak berarah. Tapi kita tunjuk ke atas tu apa? Sebab atas kemuliaan. Mana atas? Quran kita tak atas, mana kita tak bawah kaki? Sebab dia mulia. Benda-benda mulia ni kita tak atas. Jadi kita tak menunjukkan bahawa Allah duduk atas. Allah Ta'ala kata, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah.
Innallaha wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang memiliki timur dan barat. Maka kemana saja arahkan diri kamu ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya, selagi lagi sentiasa mengetahui, al-alim, iaitu sentiasa mengetahui. Hadis ini juga menolak wahdatul adyan. Semua orang Yahudi wahdatul adyan, ada juga mengatakan, nanti kita akan belajar dalam bab wahdatul adyan, orang kata agama ni sama je, asalkan dia beriman pada Allah Ta'ala saja, dia tahu beriman pada Allah. Tapi kalau dia telah sampai seru, dia beriman kepada selain daripada Islam, setelah datang Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya Islam ialah agama yang telah diterima oleh Allah. Falan yuqbala minhu. Islam tu, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, barang siapa mencari selain daripada Islam sebagai agama, sebagai cara hidup, falan yuqbala minhu, maka dia tak akan diterima sama sekali, forever. Lan tu dia panggil lan nafi jahat dengan lan ni untuk nafi forever, sampai bila-bila tak terima, hanya Islam sahaja. Begitu. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk sampaikan dakwah kepada mereka. Umat ini perlu diperbetulkan kembali maksud mereka diutuskan. Kita dihantar untuk kita menyampaikan Islam tadi. Oleh sebab itulah pelajar perlu berdakwah, tapi tak apa, kita belajar dulu. Selepas kita dapat Islam, kita dapat memahami Islam, dan kita akan sebarkan Islam sebenarnya. Tetapi duduk di sekitar dengan niat untuk belajar, kemudian akan keluar ke seluruh dunia untuk menyampaikan Islam. Jadi Islam ni kita kena sampai. Jadi sebab itulah orang kata untuk menyampai ni. Jadi pada mereka-mereka yang berada dalam hutan tadi, so kalau dia beriman, dia percaya bahawa adanya Allah tadi, dia percaya bahawa adanya Allah dan beriman kepada zatnya. Jadi sembahyang puasa tu ialah furuk. Sembahyang puasa tu furuk, dia mesti ada hujah dalil syar'i, dia ada hujah dengan dalil naqli, tapi dia tak buat. Tapi sekurang-kurang at least dia sudah beriman dan dia terselamat daripada neraka. Dia terselamat daripada neraka. Orang-orang yang macam ni dia akan terselamat daripada neraka. Yang ni. Lepas tu macam mana dengan ada juga orang pendapat yang paling lembut tu, dia kata apa? Orang yang duduk sekitar dengan kita ni pun dia tak semesti lagi orang kafir tu mukhalad finnar, hingga neraka, tapi kalau dia tolak ajaran Islam. Tapi kalau mengikut hadis ni dah sampai dah pada mereka, takkan tak tahu lagi Islam tu betul. Dia menolak, setelah kita berhujah, kita sampaikan Islam pada dia dan dia menolak, dia tolak, itulah dia kira orang neraka. Tapi tak semuanya dia kata yang menolak yang bukan Islam tadi, yang kafir tadi, tak semestinya ke neraka. Tapi sebenarnya kalau mengikut hadis ni dah sampailah pada mereka. Hak dalam hutan tu masalahnya, hak duduk di bandar ni dah sampai dah, hak duduk keliling kelalang dengan kita ni dia dah tahu dah semua benda tu. Cuma menjadi tanggungjawab kita lah, salah tanggungjawab kita lah. Sebab dalam menyampaikan tanggungjawab ni, sebab itulah lepas tu dia kata kalau kita tak sampai, ada satu orang tu dia bagi dalil, kalau kita tak sampai kita berdosa. Kalau kita kata dakwah tu adalah wajib, kita tak sampai, kita berdosa. Ya, kita berdosa sebab kita tak sampai. Sebenarnya jawapan dia ialah apabila kita berkecimpung dengan sesuatu perkara, baru kita akan dapat merasai nilai perkara tadi. Bila kita bagi hati dan jiwa, dan kita memberi segala-gala pengorbanan, baru kita akan dapat merasai nilai tadi. Satu orang anak, ayah dia bagi duit RM100. Ambil nak RM100. Anak dia ambil RM100. Lepas tu, ni dalil akal lah. Senang nak cari contoh mudah. Ambil RM100. Sekarang ayah dia kata, koyak duit tu 100. Dia pun koyak duit tu. Dia rasa apa? Dia tak ada rasa apa. Sebab apa? Bukan duit dia.
Duit ayah dia bagi. Ini duit ayah aku. Bapa. Dia ada rasa apa? Dia tak ada rasa sebab dia tak keluar penat lelah. Dia tak keluar peluh, dia tak keluar penat lelah untuk dapatkan duit tadi. Bila dia disuruh koyak, dia koyak aja, dia rasa tak ada nilai. Tapi bila satu orang ayah tadi beritahu pada anak dia, kau kena buat kerja ni daripada pagi sampai petang. Daripada pagi sampai petang, dia buat kerja penat lelah, dia diberi RM1 aja. Bukan 100, RM1 je. Lepas ambil RM1, ayah dia ambil daripada tangan dia, ayah dia koyak. Lepas ayah dia koyak, dia menangis. Hak 100 koyak tak menangis. RM1 koyak menangis. Kenapa dia menangis? Ayah, saya kerja pagi sampai petang tu, baru dapat RM1. Sebab dia rasa dia jerit perih dia tu. Dia jerit perih dia tu. Jadi sebab itu kalau kita berdakwah, kita tahu jerit perih dia tadi. Jerit perih tu. Sebab tu Nabi menangis. La'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Nabi begitu sedih. Bila suatu orang Yahudi meninggal, Nabi menangis. Sahabat kata, Yahudi kenapa nak nangis kan? Dia kata, dia umat aku. Dia tak beriman dengan aku. Jika dia tak beriman dengan aku, dia akan kekal dalam neraka untuk selamanya. So Nabi sedih. Jadi itulah agama. Bila kita spend the time, baru kita akan rasa nilai agama tadi. Kita mari mengajar, orang bersalam berlapik dengan kita. Tapi bila kita berdakwah, kita kena guna duit kita sendiri. Kita pergi dengan duit kita sendiri. Kita belajar dengan duit kita sendiri. Kita pergi seluruh dunia dengan duit kita sendiri. So baru kita rasa nilai. Pentingnya kita menyampaikan. Pengerusi kami, sebelum tahun 2019, dia pergi dengan jemaah ke mana? Ke Brazil. Islamkan orang Brazil. Ramai orang-orang Kristian dan keluarga-keluarga Arab. Cucu dia tu dah Kristian dah. Anak tak ada agama. Atuk masih Islam lagi. So Islamkan balik. So keluarga mereka dah Islam balik. Jadi rasa tanggungjawab. Pergi lagi. Lepas masa mula-mula Covid tu, habis perhimpunan kita bulan 3 tu, jemaah dia hantar lagi. Jemaah sama sebab dia dah kenal dah orang-orang yang dia Islamkan tu. Pergi dengan menantu dia. Pergi bulan 3 kena Covid kat sana. Menantu dia 2 bulan koma. Kawan saya nama Zaidi, 2 bulan koma. Patut hidup balik. Sembuh balik. Orang Brazil kata ni malaikat ni hidup balik ni. 2 bulan koma. 2 bulan koma. Duduk 4 bulan sana tak boleh balik. Lepas sihat apa semua, sebulan lebih baru balik. Baru balik lah orang ni. Koma. Jadi sebab apa? Rasa perasaan tu. Jadi perasaan untuk sampaikan tadi. Tapi kita kena cari jalan lah sekurang-kurang. Jadi sepatutnya kita kena dakwah semua orang yang bukan Islam ni. Tapi kita mungkin tak mampu lagi. Tapi at least sekurang-kurangnya kita kena cari jalan lah. Satu orang, dia diberi tugas. Jalan A tak boleh. Dia mesti ada jalan B. Mesti ada jalan C. Bos tu dia fikir nak bagi satu projek. Jalan A tak boleh. Dia dah ada jalan B. Jalan B pun tak boleh. Dah ada jalan C. Takkan buat sekali satu jalan. Dunia kita macam-macam kita buat. Agama takkan kita nak boleh tak boleh cari banyak jalan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Udu'u ila rabbika sabil bil hikmah. Berdakwah tu dengan hikmah. Jadi apa hikmah dia? Hikmah secara amalinya. Itu saya tulis tu hikmah amali. Apa secara sepatutnya kita kena sampai, tapi mungkin kita tak mampu untuk sampaikan pada dia, bentangkan pada mereka, untuk ajak pada mereka. So sekurang-kurangnya kita perlu buat secara hikmah amali. Sebab dalam ayat yang lain kata ud'u ila rabbika sabil bil hikmah. Kita berdakwah tu dengan hikmah. So apa hikmah awali?
Setelah didakwah dan orang kafir yang masuk Islam, maka siapa yang perlu mengajar mereka? Sebab tu tak ramai lagi orang masuk Islam. Sebab siapa nak mengajar mereka? Kita pun tak sedia. Orang kita, tengok mentality. Orang yang convert kepada Islam, kita panggil dia mu'allaf. 30 tahun dah masuk Islam. Apa kita panggil dia? Mu'allaf. Mu'allaf ke lagi 30 tahun dah Islam tu? Tapi mentality kita kata orang masuk Islam, dia masuk Islam, hak masuk Islam tu sendiri tu pun, hak 30 tahun dah masuk Islam sendiri pun, mentality dia saya mu'allaf. Sedangkan 30 tahun dah masuk Islam. Fatihah dia tak tahu mana lagi. Tak boleh nak ucap lagi kalimah. Telo lagi mulut dia tu. Tapi takkan ada 30 tahun masuk Islam mu'allaf laginya. Mana mu'allaf laginya? Tapi mentality kata macam tu. Dia pun orang pasti kira kata mu'allaf tu. Tapi saya tanya mu'allaf dia tak berapa lama? Berapa lama dah masuk? Rasa-rasa 30 tahun dah mu'allaf. So mu'allaf lagi ke? Tak, dah sepatutnya alim besar dah tu. 30 tahun takkan tak boleh belajar Islam lagi. Jadi itu yang sepatutnya kita sampai. Jadi dakwah hikmahnya, amalinya ialah kita perlu duduk bersama mereka dan mengajar Islam mereka. Jadi siapa? Maka kita betulkan kita orang Islam dulu. Kita ajak orang Islam, mari ramai ke masjid, ramai datang perintah Allah. Seronok kan kita datang perintah Allah ni? Seronok kan? Banyak benda besar. Jadi ada orang kata berdakwah ni harus je sebab Islam dah sampai. Ada macam-macam lah pendapat di kalangan a'imah sehingga ada mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah dalam menyampaikan dakwah tadi. Tengok sembahyang sunat, sembahyang jemaah dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Dalam mazhab Hanafi sunat muakkadah. Ini di antara imam yang 4 ni. Fardu sembahyang berjemaah bagi Hanafi sunat muakkadah, dan bagi mazhab Syafi'i fardu kifayah. Tapi kalau kita tengok di dalam mazhab Hanafi ramai orang masjid lagi daripada orang yang fardu kifayah. Kalau di India bila azan penuh orang ke masjid. Ramai orang ke masjid nak dibandingkan kita hak fardu kifayah ni. Sikit je datang. Hak sunat muakkadah tu ramai yang datang. Sebab apa? Bila diletak kepentingan benda tadi. Bila diusahakan benda tu, bila ada kepentingan, dia tak kira sunat muakkadah pun, maka orang akan ramai. Orang akan ramai. Mungkin saya dah beri cerita dah. Saya belajar di tempat dakwah tu. Di Pakistan, tempat dakwah. Tempat di antara salah satu asal dakwah di India, tapi saya belajar ni tempat yang dia menjadi markas kedua dakwah di Pakistan, di Raiwind. Kita orang belajar, mula-mula markas dakwah tu satu tandas sahaja. Berapa tandas? Satu je. Tapi sebelum saya balik tu, saya mengaji di situ dah lama dah bukanya, dah ada 3,000 tandas. Surau kita ada berapa tandas? 2 je atas keperluan orang musafir. Jahat lain semua ada rumah kan. Mereka datang daripada rumah. Sana 3,000 tandas. 3,000 tandas tu ramainya. Bukan 3,000 orang, 3,000 tandas. Kenapa tandas banyak? Sebab ramai orang lah. Orang dia di antara 80 hingga 100,000 setiap waktu. Jadi perlu ada 3,000 tandas. Kalau 2 tanda, orang 80,000 nak cukup macam mana? Jadi bila diusaha, asal 1 tandas, dah jadi 3,000 tandas. Saya pergi 2013, latest saya pergi paling akhir 2013 sebab tak ada dapat visa. Saya sampai, mula-mula saya sampai, saya kira tandas dulu. Saya tak kira orang, saya kira tandas dulu. Tandas bertambah berapa?
Sebab kami tahu tandas tu sebab kami kena cuci. Pelajar-pelajar yang kena cuci. Line ni 100 tandas, line ni 200. Kami tahu berapa tandas. Satu-satu line tu ratus-ratus tandas. Kami yang kena cuci. Saya sampai, saya tengok mana tandas baru. Saya pergi ke kuku. Oh, 1000 lagi bertambah tandas, saya kata. So, orang makin ramai. Bila kita buat usaha, so orang makin ramai. Tetamu makin ramai. Masa kami tahun 90-an, 80-an, akhir 90-an. Kita masak roti hari-hari. Berapa ribu? 3,000 kilo. Capati 3,000 kilo. Kita orang kena pelajar 1,000 orang pelajar tu, kita akan buat gile-gile. 3 minggu sekali kita akan datang untuk buat capati. 3 tan tu, 3,000 kilo tu. Kita ada 3 jemaah saja boleh buat 3,000 ton tu. Banyak kita buat. Mahal buat capati ni. Kalau buka kedai capati mahal lah saya rasa. Tapi wujud nasib baik tak jual capati ya. Tuan-tuan makan nasi. Bila kita angkat makan nasi, kenapa tak makan? Nasi mentah, Ustaz. Kan? Tuan-tuan boleh nampak sebab kita hari-hari makan nasi, kita tahu nasi tu mentah. Berhenti sekejap tak makan nasi mentah. Tapi bagi capati, tuan-tuan hentam saja, tak tahu mentah tak mentah. Saya dia orang angkat capati saya tak makan. Kenapa Ustaz tak makan? Mentah. Saya kenal capati itu mentah. Yang capati itu dibuat roti itu mentah. Saya kenal. Mentah ni. Dia kata tak boleh makan, sakit perut. Orang Melayu tahu apa, hentam saja belalang. Ya, Ustaz kami tak tahu apa pun. Makan aja. Suka. Nak maksudnya mahirnya buat capati tu, tahu capati tu mentah. Tahu capati tu mentah. 3,000 kilo kena buat. 2 tahun tu kami buat dengan tempayan. Tahun yang ketiga tu lah baru ada mesin sikit. Tapi kita adjust juga, pelajar-pelajar yang buat. Jadi ramai orang. Ramai. Ratus ribu satu hari. Beratus-ratus ribu tetamu yang datang. Allahu Akbar. Jadi bila kita usaha, seronok kan masjid kita banyak besar. So atas sekarang ni dah jadi macam ni, jadi masjid pun orang tak suka nak datang dah. So orang tak datang pun tak bersalah lah. Jadi itu atas kelemahan kita lah. Supaya Allah SWT buka balik. Jadi tujuan kita ialah sebesar. Jadi itu maksud dia. Jadi ada satu fardu ain, fardu kifayah. Di sini ada satu fardu ain, satu fardu kifayah. Saya bezakan sedikit fardu ain dan fardu kifayah. Belajar iman ni semua fardu ain. Setiap orang dia kena belajar iman untuk buat perintah Allah SWT. Setiap orang perlu belajar iman sehingga dia dapat menunaikan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Belajar iman itu wajib. Setiap orang mesti dia kena ada iman. Sebab nak ada iman, sebab tak ada iman, tak ada perintah. Malas. Jadi malas. Kita hak rajin ni, bila iman lemah, malas lah. Sebab tu Imam Bukhari kata, al-imanu yazidu wa yankus. Iman ni turun naik. Oh, masa iman naik tu kat. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, masa iman tak naik, astagfirullah. Astagfirullah juga, tapi dah tengok dah, astagfirullah. Dulu tengok maksiat, astagfirullah. Bila lama sikit, astagfirullahaladzim. Lama lagi, Masya Allah. Masya Allah, tak ada astagfirullah. So iman kita tanya sendiri. Sebab tu tepuk dah ada tanya iman sendiri, masing-masing. Jadi itu fardu. Jadi sebab itu, maka maksud kerja ialah untuk apa itu kerja kifayah. Kerja dakwah dituntut kepada kita semua orang Islam. Maksud kerja ialah untuk menjadikan semua orang Islam menunaikan perintah, semua orang Islam menunaikan solat, dan semua orang Islam beramal dengan Islam. Itu maksud pendakwah. Apa yang kita dakwahkan, kita bukan nak apa, in ajriya illa ala Allah. Kita tak nak apa. Nabi-nabi kata kita tak nak apa pun berdakwah ni. Untuk kita, maksud kita nak mengajak manusia kepada Islam dan beramal. Dan sebab itu saya bawa sedikit, fardu kifayah tu lebih besar daripada fardu ain. Itu ibarat di dalam kitab Jam'u Jawami' saya bawa. Jadi asal fardu ain lebih besar daripada fardu kifayah. Tapi kalau satu sudut fardu kifayah ni, dia sudut yang berbeza. Sudut yang berbeza. Kan? Laulal i'tibarat la batalatil hikmah.
Jadi kita tengok sudut yang berbeza. Kadang-kadang benda tu simple je, tapi sudut ni, kalau kita tengok sudut ni, maka dia mencapai nilai yang tinggi. Benda ni saya dah jelaskan dahulu. Bila satu orang ditanya tentang sebuah masjid, masjid macam mana? Dia kata ada satu kubah. Tuan, ada satu mimbar lah kat depan. Tuan, ada pintu lah tepi-tepi dia. 3 orang tanya, 3 orang definisi berbeza. Kenapa? Sebab dia lihat dari sudut yang berbeza. Dia kata satu kubah sebab apa? Sebab dia tengok ke atas. Sebab tu kan bangunan kita kan, kalau kita buat plan tu kan, pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan atas, pandangan tepi. Pandangan tepi, pandangan depan, pandangan belakang, pandangan atas beza tak? Beza. Tapi dia satu bangunan yang sama. Jadi pandangan-pandangan yang berbeza. Sebab itu kadang-kadang dalam mazhab ni dia ada berbeza pandangan. Jadi sebenarnya kita tak menyalahkan pandangan mereka. Dalam mazhab Imam 4, masing-masing ada pandangan. Tapi pandangan tu mengikut pengetahuan lah, mengikut garis SOP yang ditetap lah. Tak semua orang boleh bagi pandangan. Agama sekarang semua orang nak bagi pandangan. Dia bukan ahli. Dia bukan ahli, dia nak bagi pandangan. Kita cuba nak bagi pandangan. Satu orang tu, doktor, dia tanya kita, Ustaz tak boleh bagi pandangan. Ustaz belajar agama je, mana tak tahu kedoktoran. Atau engineer pun kata, Ustaz tak boleh bagi pandangan. Ustaz mengajar Indian dia pun tak. Ustaz belajar kalau Allah, kalau Rasul je. Macam mana Ustaz nak bagi pandangan dari segi sudut keengineeran? Tapi semua agama, semua orang nak bagi pandangan. Dan semua orang kata dia betul. Pandangan boleh diberi, tapi tak boleh diterima oleh semua orang. Sebab dia ada SOP. PKPB SOP lain, PKPBD SOP dia lain, PKPP SOP dia lain. So dia berbagai SOP. Jadi begitu juga dalam agama. Tak semua orang boleh bagi pandangan. Saya nak buat macam ni lah, sebab saya pandang macam ni. Kau tahu ke pandangan kau betul? Betul lah, aku cerdik, dia kata. Tak, dia kena orang agama. Kita tak boleh pandang pandangan. Kita orang mukallid. Kita mesti mengikut orang yang mempunyai pengetahuan, iaitu mujtahid. Iaitu di antara imam yang 4, kita pilihlah salah satunya. Dan kita memilih mazhab Imam Syafi'i. Dan kita betul lah apa dengan pendapat. Tapi kita tak menyalahkan orang lain lah. Yang menjadi salahnya, dia kata dia betul, orang lain semua salah. Jadi kita kata kita betul. Kita ada dalil, kita ada hujah, kita ada Quran, kita ada hadis. Sebab pandangan yang berbeza. Dia nampak pandangan yang berbeza tadi. Jadi sudut-sudut pandangan itu di dalam agama. Tetapi dalam dunia, dalam masalah keduniaan, bila kita mesyuarat, kita tengok dari sudut tu. Bila kita mesyuarat, bila satu orang tu dia lontarkan satu pandangan, dia cadangkan satu pandangan, mungkin cadangan yang diberi oleh B tak sama dengan cadangan yang diberi oleh A. Adakah B dan A bercanggah? Tak. Sebab dia memberi dari sudut pandangan yang berbeza. Sebenarnya dia tak bercanggah pun satu sama lain. Tapi kita kata, engkau ni selalu bagi show tak sama dengan aku, tak sebulu dengan aku. Bukan tak sebulu. Sebab aku tengok sebelah lain, kau tengok sebelah lain. Jadi bila satu orang ni dalam perkara keduniaan dan dalam agama, cadangan itu dan pandangan itu diambil oleh ahlinya sahaja. Tapi dalam dunia ni, dalam keadaan umum ni ialah bila dalam keadaan umum ni, kita tak boleh mengambil daripada kesemua. Daripada umum kita boleh tengok. Okey, sebab tu dalam mesyuarat kita ke AJK ke sebagainya, sebenarnya dia tak bersalahan dengan kita, sebab dia bagi pandangan kerana sudut yang berbeza. Jadi kita gabungkan, satukanlah, maka jadi satu benda yang baik. Mesyuarat tu bagus. Sebenarnya bukan mesyuarat tu nak gaduh, dia nak beri cadangan yang berbeza. Begitu. Jadi begitu jugalah tentang fardu kifayah dan fardu ain. Okey.
Kenapa kita tengok satu sudut pandangan yang kenapa fardu kifayah lebih besar daripada fardu ain dari satu sudut yang berbeza. Sebenarnya fardu ain itu lebih besar daripada fardu kifayah sebab fardu ain itu dia tertakluk kepada setiap individu. Fardu kifayahnya segolongan sahaja. Maka terlepaslah individu yang lain. Tapi kifayah ni, tengok nama kifayah. Apa makna kifayah? Mencukupi. Kalaulah satu perkara tu kita buat sampai kepada hak mencukupi, baru diterima. Kalau tak cukup, tak selesai lagi. Tak cukup, tak selesai lagi lah kan. Bila tak cukup, selesai tak? Tak selesai lagi. Tak selesai dah bila tak cukup. Jadi, tengok apabila dilihat kifayah, apabila dilihat keseluruhan umat, hanya segelintir saja yang berdakwah. Adakah ia mencukupi? Dakwah yang ada sekarang masih belum mencukupi. Oleh itu, fardu kifayah itu bagi setapak pendapat masih belum tertunai. Fardu kifayah yang tidak tertunai ini menyebabkan umat menanggung dosa dan menunaikan dosa, menanggung dosa, tidak menunaikan kefarduan melakukan dakwah dan meringan-ringankan. Ada orang kata tak, dari sudut kifayah kita tak ada, tidak kita berdosa. Memang kita berdosa pun dah kita tak sampaikan. Cuma cari jalan yang lain. Apa jalannya? Iaitu kita banyak bertaubat, kita banyak beristighfar. Dia kata sepatutnya kami yang kena buat, tapi kami tak mampu lagi. Moga Allah maafkan kami. Taubat dan istighfar. Atas kealpaan dan kelalaian, dan berazam untuk tidak meringan-ringankan lagi tugas dakwah dan menunaikan tanggungjawab dakwah ini. Pengorbanan yang dilakukan oleh umat masih kurang. Di zaman Nabi, para sahabat berlakunya perbuatan dosa yang terlalu banyak dan nadir. Sebaliknya di zaman sekarang ini terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Oleh itu, patutlah kita berlipat kali ganda usaha yang wujud di zaman sahabat. Sahabat tu zaman tu berdakwah orang Islam tu tak ada satu tinggal pun perintah. Sekarang ramai dah orang Islam tak buat. Memberi hidayat adalah urusan Allah, tetapi tanggungjawab untuk berusaha Allah bagi pada kita. Disebabkan tiada orang yang sepenuhnya sepatutnya boleh mengambil tanggungjawab mengajar dan menjaga mereka yang masuk Islam, maka sedikit sahaja Allah beri hidayat kepada mereka. Allah berkuasa memberi hidayat sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah. Bondong-bondong orang mari Madinah, bondong-bondong. Madinah makan percuma je, tak ada restoran. Orang baik belajar Madinah percuma je, makan bondong, makan percuma. Nabi kata siapa nak bawa ni, siapa nak jamu ni, siapa nak jamu. Orang Madinah kata sebelum masuk Islam kami berhutang dengan Yahudi. Kalau anak cucu kami bayar daripada hasil pertanian kami, cucu pun tak boleh bayar lagi. Atuk pinya cucu tak habis lagi bayar. Sistem Yahudi buat kepada orang Madinah. Tapi bila kami memeluk Islam, kami bersama Nabi, kami memberi pengorbanan untuk Nabi, maka selepas 3 tahun saja kami Islam, segala hutang kami dengan Yahudi selesai. Keberkatan Allah bagi. Yang mana kalau kami kira dengan akal kami, cucu tak boleh bayar, tak habis bayar lagi, duk bayar bunga, pokok tak boleh bayar lagi. Tapi dengan Islam, Masya Allah, 3 tahun segala hutang Yahudi selesai. Yahudi pula berhutang dengan orang Islam. Keberkatan. Sebab dalam Islam je ada keberkatan. Jadi di situ Allahu Akbar. Jadi insya-Allah jika Allah menerbitkan matahari hidayat, maka akan berbondong-bondonglah manusia akan memeluk Islam. Akan tetapi ketika ini Allah masih memberi peluang kepada kita untuk melakukan, untuk berdakwah yang seluas-luasnya. Itu tanggungjawab kita. Moga dan kita banyak beristighfar kerana kita, sebab kita nak bantu satu sama lain. Kita sebenarnya untuk bantu satu sama
lain bantu, dari sudut ni kita bantu, dari sudut ni kita bantu. Bukan, janganlah kita lihat mungkin kesilapan individu. Dengan kesilapan individu itu, kita telah memohorkan kesilapan itu kepada jemaah. Salah. Sebab individu masing-masing ada perangai tak betul. So jangan pada individu kita menyatakan dan kita meletakkan hukum juz'i kepada hukum kulli, hukum individu kepada hukum jemaah. Salah lah. Salah. Mungkin ada perangai macam-macam. Tuan-tuan tak kenal saya, kita pun perangai macam-macam lah kau. Begitu. Jadi moga Allah SWT menerima usaha kita, insya-Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Lupa saya nak iklan sedikit. Sebenarnya untuk pengajian kitab ni, saya nak habiskan kitab ini dalam masa 3 tahun. Dan sekarang dah saya buat pengajian online. Dah sampai ke jilid ke-4 dah. Dan sampai ke episod 137 dah. Tuan-tuan tengok dalam FB, daripada episod 1 sampai episod 137. Dulu saya buat dalam FB daripada episod 1 hingga ke 102. Dan itu satu-satu episod adalah 1 jam setengah. Tak banyak, 1 jam setengah je. Dan selepas 102 saya pindah ke YouTube dan satu-satu episod ialah 1 jam sahaja. Sekarang dah sampai ke jilid ketiga dan saya akan buat pengajian intensif. Dalam intensif tu dah sampai kepada pengajian daurah yang ke-13 dah. Satu-satu daurah 6 jam. So saya spend dah masa, saya banyak bagi spend masa dan saya buat pengajian percuma. Cuma daurah tu saya kenakan sedikit pengajian, sedikit komitmen. Yang lain tu 140 episod tu saya percuma sahaja. Sebab saya mengajar kitab ni daripada satu hadis ke satu hadis, dan kesemua kitab ni hadis dia 6,000. InsyaAllah saya akan habis dalam masa 3 tahun. Adalah orang yang mengikuti saya secara umum selebih kurang 100 orang. Dia mengikuti saya daripada awal lagi. Tuan-tuan nak tengok di situ, saya nak ajar, saya target 3 tahun dan pengajian dia memakan masa 6 hingga 700 jam. So baru komplit 6,000 hadis. InsyaAllah lah. Sebab dulu orang kata beli, Ustaz tak faham. So saya terang satu-satu dalam hadis tu. Tuan-tuan boleh nak mengikuti saya. Kalau di FB saya, nama kitab ni Midrajul Fawatih. Kalau di YouTube saya, Maulana Hasnul Hizam. Itulah, sekarang saya banyak ke YouTube lah. Wallahu'alam.